Ini chapter 2, kita pergi chapter 3. Hari ni pergi chapter 3. Chapter 3 form 4. Okay, so ada yang first time hari ni. So cikgu bagi tahu dulu objektif. Objektif dia dalam masa sejam setengah kita cuba ulang kaji balik apa yang penting dalam bab 3. Okay, bab 3 force and pressure. Okay, force and pressure. Tapi selalu kita sebut pressure lah. Okay, force and pressure, selalu kita sebut pressure. Okay ni force and pressure. Okay, so cikgu buka nota ringkas dia. Kat sini topik ni tak panjang, agak pendek. Okay, agak pendek. So tunjuk macam ni. Alright. Okay, so calculator ada. So make sure dengan korang ada calculator. Sebab topik ni walaupun dia tak banyak formula, tapi still ada soalan pengiraan lah. Okay, still ada soalan pengiraan. Dia tak macam chapter 2. Kita ambil 2 hari nak recap balik chapter 2. Because dia banyak, 12 subtopik. So yang ini separuh daripada dia. Okay, separuh daripada dia 6 subtopik sahaja. Okay, 6 subtopik sahaja. Walaupun 6 subtopik sahaja, nanti cikgu akan tunjukkan dalam pasir tadi apa yang penting ataupun apa yang selalu ditanya, mana yang tak selalu ditanya lah. Okay, so ada yang tak dapat ni ke? Saya enroll kelas petang ni nak link Zoom. Tadi macam ada Faris. Ya. Ada kan nama Faris? Faris. Tu. Dah ada. Oh nak link Zoom. Oh Faris dah ada masuk nak link Zoom. Macam mana? Nak buka kat phone Okay. Dah Faris, cikgu dah hantar. Salah pula. Sekejap. Check. Nak buka kat iPad dah. Cikgu dah send. Okay. Apa lagi? Pagi tadi adik saya bukan. Oh. Pagi tadi adik Husna ke? Tapi dia pakai nama Husna je, tak tahulah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so petang ni, lupa pula. Assalamualaikum guys, everyone. Selamat petang. So petang ni kita akan cover topik 3, form 4, pressure. Okay, so topik 3, KBSM tak sama dengan KSSM lah. KSSM nama topik 3 dia gravitation. Korang punya force and pressure. Okay, korang punya force and pressure. Syllabus baru dia tukar sikit. Topik ni dia ajar form 5. Okay, topik ni dia ajar form 5. Which is cikgu, kalau topik ni cikgu suka susunan lama. Seronok kalau dia belajar form 4 daripada belajar form 5. Okay, so bab ni pertamanya dia ada 6 subtopik. 6 subtopik tu kalau ikut buku teks, first is pressure of solid. Nombor 1. Okay, subtopik kedua pressure of a liquid. Okay. And then pressure yang ketiga adalah pressure atmospheric and gas. Okay, dalam buku teks ini kira sekali. And then 3 principle. Okay, 3 principle bermula dengan belah kiri. Belah kiri Pascal principle, Archimedes principle, and last sekali sebenarnya barulah Bernoulli principle. Tapi sebab nota ni nak lengkapkan dalam satu page, so cikgu memang susun macam ni lah. Okay. So dalam bab ni formula dia tak banyak. Kalau kita nak kira formula, pertama adalah formula untuk solid. Pressure is force over area. Yang ni dia bagi dalam senarai. Senarai formula tu ada. So jangan risaulah, yang ni ada. Okay, and then kalau untuk cecair pula, pressure of liquid bergantung kepada 3 perkara. Kedalaman, depth of the liquid, ketumpatan, density of the liquid, and then G, gravity of the liquid. Gravity of liquid lah, gravitational acceleration. Yang ni memang tetap. So dalam formula liquid, yang takkan boleh tukar adalah G lah. So untuk G tu kekal
Silibus kita 10 ms negatif 2. Okay. So next adalah pressure atmospheric. Okay. So pressure atmospheric kat sini, nama alat dengan pressure gas, nama alat dia jangan tertukar. Kalau kertas 2 dia suka tanya. Dia suka tanya namakan alat, namakan alat, namakan alat. Kalau nak ukur atmospheric, nama dia barometer. Okay, barometer, barometer. So contoh dalam kapal terbang dia akan ada pemandu tu dia akan ada bacaan pressure. So ukur apa? Pressure atmospheric. So dalam kapal terbang ada barometer. Okay, barometer. So dia ada aneroid barometer lah dalam kapal terbang. Okay, kalau gas, manometer. Satu lagi nak ukur tekanan gas boleh pakai tolok Boden. Boden gauge. Okay, so yang ini korang akan guna lagi, Boden gauge ni banyak lagi guna dalam bab 4 heat. Bila belajar gas law, hukum gas. Okay, hukum gas belajar bab 4. Alright, tu dekat sini. Okay, and then 3 prinsipal lah, 3 prinsipal. So kita tengok satu persatu sebelum masuk prinsipal sebagainya. Okay. Untuk paper 1, okay, untuk paper 1, topik dia agak seimbang. Daripada 6 subtopik yang ada, soalan dia selalunya antara 5 atau 6 soalan lah. Okay, walaupun 5 atau 6 soalan, kalau kita tengok 2013, 2015, semua bab keluar, semua subtopik keluar. Okay, maknanya memang kena faham semualah, semua keluar. Okay, cuma kalau paper 2, cikgu tunjuk kat sini, kalau paper 2 yang tak pernah keluar SPM, kertas 2, adalah this topic. Which one Okay. So topic that never came out in SPM paper 2. Okay, this topic is hilang pula. Okay, topik dia, nama dia baik, hilang semua. Okay ni. Okay, so daripada 6 yang cikgu sebut tadi, yang tak ada, yang memang tak pernah keluar langsung 3.1. Okay, 3.1 pressure. Yang kalau dekat nota cikgu bagi tu, cikgu tanda pressure of solid. Okay, yang ni memang tak pernah keluar langsung. Okay, tak pernah keluar langsung. So yang kerap keluar atau antara yang suka keluar, okay, 2011 ni Pascal, lepas tu 2012 atmospheric and gas, lepas tu Archimedes dan Bernoulli. Tahun 2013 ada Archimedes dengan Bernoulli. 2014 gas balik. Okay, 2014 gas balik. 2016 gas dengan atmospheric balik. Okay, lepas tu dua ni Archimedes dengan Bernoulli. Okay, Archimedes dengan Bernoulli. Lepas tu Bernoulli saja, lepas tu Pascal. Okay, sekali keluar liquid. Okay, maknanya kalau kita nak fokus dalam bab ni, banyak fokus kepada prinsipal 1, 2, 3. Okay, and benda ni lah tu yang kita nak fokuskan lebih. Hari ni pun kita nak fokuskan lebih. So apa yang selalu dia tanya, mana yang korang terperangkap, kita akan tengok tu. 1, 2, 3, 4. Okay, so mula dengan topik yang senang, pressure of solid. Pendek je pressure of solid ni. Okay. Sebab apa pendek? Sebab pressure untuk apa-apa benda yang kita anggap dia sebagai pepejal, formula dia adalah P equals to F over A. Okay. Selalunya soalan dia melibatkan pressure and area. Okay, pressure and area. Right. So bab 2 belajar force. Contoh benda ni, dia tekan duit shilling. So dia tekan duit shilling ni maksudnya dia bagi force. Tapi force tu bertindak pada permukaan shilling ni. So this is the area. Okay. So kalau dia tambahkan force, apa yang bertambah? Okay, formula dia P equals to F over A. Okay, soalan dia adalah tanya force and pressure. Tambah force, makin besarlah tekanan dia, pressure dia. So dekat sini pressure lah. Okay.
Kebanyakan kalau soalan pressure, dia tanya konsep-konsep macam ni. Okay, yang pernah keluar pengiraan pun ada, tapi jarang lah. Tapi yang banyak tanya lebih kepada konsep. Contohnya, macam soalan berikutnya ni, ada trekta. Okay, trekta. So trekta dekat atas tanah yang berlumpur. Kenapa tayar dia buat bentuk macam ni? Okay, reason dia adalah supaya tambah luas dan dia akan kurangkan tekanan, pressure. Okay. So to reduce the pressure, increase surface area, tambah luas permukaan tayar dan kurangkan tekanan. Itu soalan yang suka keluar lah. Okay, ada juga soalan kira. Contohnya soalan kira macam Mamat ni. Okay. So macam Mamat ni, orang bagi 2 kaki, dia nak berdiri 1 kaki. Okay, terpulang. So dia berdiri 1 kaki. Nampak? Mamat ni dirahsiakan identiti dia. Dah keluar dah. Okay, so dia berdiri 1 kaki. Berat Mamat ni 720 Newton. Berat. Okay, and then area tapak kaki dia tu adalah 0.02 meter square. Okay, berapa pressure? So mudah je lah. Pressure dia, daya bahagi luas. Daya dia dianggap berat dia bahagi luas. So berat dia 720 bahagi 0.02. So dia akan dapat, tekan je kalkulator, orang akan dapat 36,000. Macam tu lah. So yang ni yang agak mudah lah. Topik ni agak mudah. Okay, kalau keluar pun selalunya yang ini tak banyak, bagi cikgu tak banyak lah student buat salah. Okay, cuma kalau yang macam ni, hubungan antara pressure dan area. Okay, antara pressure dan area. Right. Kalau pressure dan area, hubungan dia adalah inversely proportional. Bahasa Melayunya kita sebut berkadar songsang. Okay, berkadar songsang. So kalau kita belajar matematik, inversely proportional, grafnya P, A, inversely proportional. Tak sentuh paksi Y, tak sentuh paksi X. Okay. So kalau ikut graf yang ada, jawapan A betul kalau dia jadikan area. Okay. Kalau dia jadikan area, bukan 1 per area, jawapan A ni betul. Tapi sebab dia jadikan 1 over area, jawapan A ni salah. So matematiknya, kalau kita buat inversely proportional, nak jadikan directly proportional, kita akan buat 1 over paksi X. So dalam kes ni 1 over A. So jawapannya bola. Okay, ni basically ni maths. Okay, ni adalah maths yang korang kena tahu. Inversely proportional, jadikan 1 per A, kita akan dapat directly proportional. Okay, habis untuk solid, cikgu rasa tu je pendek je. At the end soalan dia sama, mana yang beri tekanan lah, tayar bagi tekanan. Okay, sepanjang yang ada, yang cikgu bagi kat korang, soalan kira-kira yang ada 2 je. Okay, yang lain semua soalan konsep. Mana nak area, mana nak tekanan besar, mana nak luas besar. Okay, itu untuk pressure solid. Okay, pressure liquid lain. Pressure liquid ada beberapa faktor. Pertama, untuk liquid, pressure dia bergantung kepada berapa depth, kedalaman. Okay, berapa kedalaman cecair tu. Kedua, ketumpatan, density. Alright, so ni satu tips kalau density adalah mass over volume. So bila mass over volume, unit dia akan kg over volume meter cube. So density unit dia kg m-3. Okay. Tapi kadang-kadang dia saja perangkap, dia bagi dalam unit density ni, dia bagi dalam unit ni, soalan trial trial. Dia bagi dalam unit gram centimeter cube. Okay, so kalau dalam gram centimeter cube, nak tukar jadi unit SI dia adalah
kgm negative 3. So korang kena ingat ini darab 1000. Cikgu bagi tips mudah. Darab 1000. Okay, darab 1000. Contoh, cikgu ada 5.3 gram sentimeter cube. So nak tukar dalam kg meter cube darab 1000. So dia akan jadi 5.3 1000 10 kuasa 3 kg m negative 3. Alright. So ada soalan untuk yang tu? Tu tips kalau terutama untuk trial lah. Okay, tip untuk trial. Korang kena tahu macam mana nak tukar gram sentimeter cube kepada kgm. So cikgu bagi tips mudah, cara mudah, darab 1000, darab 1000, darab 1000. And satu lagi yang tak boleh tukar langsung, gravity. Sebab dekat bumi nilai ni sama, G. So soalan pressure untuk liquid, sama ada dia tanya relationship depth dengan pressure. So kalau depth dengan pressure lagi dalam, pressure lagi tinggi. Atau dia buat kedalaman sama, ketumpatan berbeza, lain-lain liquid. Kalau lain-lain liquid kita tengok dulu. Kalau density dia tinggi, sama juga pressure dia pun tinggi. Okay. So hubungan tu adalah directly proportional, berkadar terus. Okay. So this one. Mana betul tentang pressure and depth of water? So water liquid. So pressure and depth hubungan dia directly proportional, berkadar terus. So berkadar terus jawapannya cacing. Okay, jawapannya cacing, berkadar terus. Okay. Contohnya macam ni. Ini antara contoh. Duduk dalam laut. Okay, so duduk dalam liquid, pressure, kedalaman, ketumpatan, density. Laut yang sama. So laut yang sama, constant value for density, ketumpatan sama. Lepas tu gravity confirm sama, 10. So dia kaji apa? Kedalaman. Lagi dalam, lagi tinggi tekanan. Okay, so mana yang lagi dalam? N. So maksudnya N, pressure dekat N lagi tinggi, pressure dekat M ni lebih rendah. Sebab kedalaman dia rendah. Okay, kedalaman ukur dari atas. Kedalaman mesti ukur dari atas. Mana ada kedalaman ukur dari bawah? Ukur dari atas. Okay, itu untuk liquid. Kalau yang soalan tukar ketumpatan, soalan SPM, okay, ni contoh. Kita tengok jawapan dulu. Okay, jawapan dia kata penyelam N experience greater pressure. Kenapa orang N tu dia ada tekanan yang tinggi? So tekanan dia because of depth. Okay, density dia tak ada higher, density dia sama. Density ikut air apa dia duduk. Okay, so air yang sama, density sama. Okay. Alright. Ni cikgu kata satu lagi. Ni satu lagi. Yang ini objek sama. Duduk dalam liquid berbeza. So P, H, rho, G. Kedalaman sama ni. Sama dalam. So kedalaman ni dimalarkan, constant variable. Pecutan gravity memang 10, memang tak boleh tukar. Constant variable. Okay, so apa yang dia cuba buat? Dia cuba tukar density. So kalau kita nak soalan dia lowest pressure, carilah lowest density. Okay, so lowest density adalah 2/10. So jawapannya Z. Kalau kita bandingkan pressure, pressure dekat Y glycerin tu paling tinggi. Sebab Y dia punya density 1.26. Okay, lebih dekat olive oil 0.92. So lepas Y, X. Lepas X barulah pressure Z. Itu contoh untuk liquid.
Okay, contoh untuk liquid. Okay, setakat ni ada sebarang soalan nak tanya? Okay. So 23 orang. Ada sebarang soalan nak tanya korang? Tak, right. Okay, so kita pergi sebelah dia. Sebelah dia ni korang kena take note. So apa kena take note? Ini adalah eksperimen pressure of water. Paper 3. Paper 3. Okay, ni eksperimen paper 3. Pressure of water. Tekanan cecair. Ni eksperimen dia. Okay, eksperimen dia macam mana? Okay, mula-mula rubber diaphragm ni dia belum masuk kalau kita ambil belum masuk lagi. Mercury dekat dalam tube ni, tube U ni dia sama level. Okay, dia sama level. Bila dia tolak rubber diaphragm turun ke bawah, so that liquid will supply pressure, dia akan bagi tekanan. So tekanan ni akan tolak liquid ni daripada sama level belah kiri ni turun ke bawah and dia naik ke belah kanan. Okay, korang turunkan lagi rubber diaphragm, yang ni turun lagi bawah, yang belah sini turun naik lagi atas. Okay, turun lagi bawah, itu dah berlaku. Okay, kenapa mercury dalam tube U tu boleh bergerak? Okay, bergerak sebabnya ada pressure dekat side belah sini. Ada pressure. Yang terbuka ni adalah atmospheric pressure, tekanan atmosfera. Kita belum cerita lagi, tekanan atmosfera belum cerita lagi. Okay. Tapi kalau kita nak buat pengiraan, tengok betul-betul cuba nak buat pengiraan macam ni. Kita tengok liquid ni, cuba tanda warna biru, because of pressure liquid, sebabkan tekanan cecair, okay, yang dalam ni dia buat apa? Dia akan tolak udara dalam ni turun bawah. Okay, dia tolak turun ke bawah. Okay, dia tolak turun ke bawah, naik ke atas dekat belah atmosfera. Bahasa mudahnya, kenapa liquid tu boleh turun? Sebab pressure daripada liquid tu, okay, pressure dari liquid tu yang tolak pressure dari air. Okay, dia kata air kat situ, water. Okay, pressure from water, air, yang tolak mercury. Okay, mercury. Dia yang tolak mercury ke bawah. Air yang tolak mercury ke bawah. Okay, sama dengan pressure atmospheric. Kita macam lawan siapa kuat. Okay, siapa yang tolak mercury? Okay, dalam kes ni, air tolak mercury. So, air tolak mercury. So, pressure air, kita boleh ukur pressure atmospheric campur pressure mercury. Okay, macam mana kita nak ukur pressure mercury? Kita ukur berapa perubahan tinggi dia tadi. Tu yang dia bagi 3.8. Okay, so tekanan untuk air tu adalah tekanan atmosfera 75 cm mercury. Okay, 75 cm mercury. Lepas tu tambah dengan mercury tu naik 3.8 cm mercury. So total dia akan jadi 78.8 cm mercury. Okay, itulah tekanan untuk cecair tu. Right. Okay. So formula ni tak payah hafal, tapi faham tak macam mana nak tulis? Tu yang penting. Okay, faham tak macam mana nak tulis? Okay, so cikgu tunjuk kat sini satu lagi. Ini dia guna air. Dia guna alat yang sama, YouTube manometer. Boleh guna juga untuk ukur tekanan gas. Okay, boleh juga guna untuk ukur tekanan gas. Okay, nak ukur tekanan gas. So dekat sini,
cikgu nak ajar korang tanpa hafal formula yang ada ni, kita boleh buat dia punya persamaan. Okay. Cikgu buat persamaan belah kiri dulu. So sekarang ni perlawanan dia bukan antara macam tadi, gambar tadi, antara air dengan tekanan atmosfera. Ini perlawanan antara gas dengan atmosfera. Siapa yang ada tinggi tekanan ataupun bahasa mudahnya siapa ada tekanan yang lagi kuat, dialah yang dapat tolak liquid. Okay, dia yang dapat tolak liquid turun. So dalam kes ni, gambar yang belah kiri ni, kita tengok gas yang tolak liquid ni turun, naik sebelah yang terbuka. Yang terbuka tu ada tekanan atmosfera. Jadi kita nak create formula dia, kita boleh tulis macam ni. Gas, P gas, yang tolak liquid tu turun, P liquid. Gas yang tolak liquid sama dengan atmosferik. Okay. Nak ambil gas, atmosferik campur liquid. Tak perlu hafal. Okay, tak perlu hafal. Kita just tengok siapa yang berjaya tolak siapa. Okay. Kita cuba belah kanan. Okay, sekarang kita tengok. Liquid ni turun, belah sini dia turun, dia naik belah gas. Maksudnya apa? Maksudnya tekanan atmosferik lagi kuat. Sebab tu dia boleh tolak turun. So formula dia akan jadi macam ni. Atmosferik yang tolak liquid tu turun sama dengan gas. Atmosferik yang tolak liquid tu turun sama dengan gas. So kalau kita nak kira gas, itulah kira gas. Atmosferik tolak liquid. Okay, so tak perlu hafal lah. Yang ni korang tak perlu nak hafal. Okay, ada sebarang soalan ataupun tak clear macam ni cikgu tulis formula tu? Okay, siapa yang tak clear boleh tanya. Macam mana cikgu tulis formula tu? Right, ingat dia pertandingan, lawan siapa kuat, siapa yang kuat boleh tolak liquid. Okay, so gambar belah kiri, yang tolak liquid ke bawah, gas. So gas yang tolak liquid ke bawah sama dengan atmosfera. Belah kanan, dia naik ikut belah gas. So atmosfera yang tolak liquid tu ke bawah, so atmosfera tolak liquid sama dengan gas. Lepas tu korang boleh susun formula. Tak perlu hafal. Okay, clear tak? Okay, ada sebarang soalan yang korang nak tanya? Cikgu untuk soalan tadi, mana cikgu dapat 75 cm mercury? Oh, soalan tadi. Soalan tadi dia bagi. Dia bagi kat sini. Tekanan atmosfera 75 cm mercury. Dia bagi. So bila dia bagi, cikgu pakailah 75. Ikut yang dia bagi. Dapat Syakira? Ikut soalan, yes. So kita ikut soalan. Selalu kita pakai 76. Tapi soalan kat sini dia bagi tahu 75. So kita guna 75. Okay. So jawapan dia, kalau dia tak bagi pakai 76. Tapi selalu dia akan bagilah, dia akan bagi. Okay, so berapa pressure cecair X? Berapa pressure water at X? So pressure of water yang kita kira tadi lah 78.8. Okay, 78.8. Okay, so tu contoh dia. Okay, contoh dia. Katalah, kata dia nak suruh kira pressure ni kertas 2 Kalau kita nak kira pressure ni dalam Pascal. Macam mana nak kira? Sekarang ni kita tahu tekanan air tu dah dikira, dia punya tekanan adalah 78.8 cm mercury. Macam mana kita nak tahu berapa pressure dia dalam unit Pascal? Macam mana nak tahu pressure dalam unit Pascal? Okay. So pakai pressure liquid. Pakai pressure liquid. Sebab benda ni liquid. Mercury tu pun liquid.
Air tu pun liquid. So pakai pressure liquid. So pressure liquid P H rho G. Okay. Dia punya H tu ketinggian. Ketinggian kita ambil yang kita dapat 78.8. Tapi 78.8 tu sentimeter. So kita tukar kepada meter. 0.788 meter. Density nak ambil density siapa? Density air 1000. Density mercury 13,600. Okay. Memang kita nak cari pressure water. Tapi kita ukur pressure water tadi berdasarkan ketinggian mercury ni. So yang korang dapat 78.8 cm mercury. Jadi kita nak masuk dalam pertanyaan, jangan masukkan ketumpatan air. Ketumpatan air 1000. Kita masukkan mercury. Kalau paper tu jangan risau, dia akan bagi. So, kalau paper tu dia akan bagi. Dia akan bagi korang ketumpatan dia, density dia, which is 13,600. Okay, 13,600 and then gravity adalah 10. So korang akan dapatlah nilai dia di dalam unit Pascal. So 0.788 darab 13,600 darab 10. So dalam unit Pascal 107,168 Pascal. Kalaulah dia minta dalam bentuk Pascal. Okey. Alright. Itulah pressure liquid. Okay. So kat sini sekali lagi pressure liquid. Formula untuk liquid H rho G. Gravity tak boleh tukar 10. Soalan ni dia bolam air. Dia buat dua lubang tapi dua-dua adalah air. So kita ada constant density. Okay, sama. Yang ditukar hanyalah kedalaman. So semakin dalam, semakin tinggi tekanan. Okay. So the observation shows that kenapa air yang bawah ni, kenapa yang duduk dekat belah bawah ni compare yang dekat atas ni, kenapa yang bawah ni duduk terpancut lagi jauh? Sebab semakin tinggi kedalaman, semakin tinggi tekanan, semakin jauh air terkeluar. Okay, the higher the depth, the higher the pressure, and the further the water spurt out. Okay, further water spurt out. Sekejap benda masuk mata ni. Okay, further water spurt out. So dia tanya observation. So just observe. Okay, the smaller volume, the greater pressure. Dalam formula pressure liquid mana ada volume? So salah ha? Mana ada isi padu? Dalam formula liquid tak ada isi padu. Okay, the greater the volume, the greater the pressure. Pun salah juga. Okay, the greater the depth, the greater the pressure. Baru betul. The greater the depth, the greater the pressure. Okay. Alright. So itu untuk ni. Okay, contoh soalan kira-kira ni. Submarine. Submarine ni ada kedalaman. So kita boleh kira berapa pressure yang bertindak pada submarine. Okay, pertama yang kena faham, pressure of the liquid act in every direction. Dia bertindak pada semua arah. So maksudnya daripada bawah ni pun ada pressure. Okay, cuma kalau katalah kita compare pressure daripada air bahagian atas dengan pressure dari air bahagian bawah, siapa tinggi? Cuba fikir.
pressure daripada air ke bahagian atas kapal dengan pressure dari water tu pada bahagian bawah kapal. Siapa tinggi? Mana pressure yang lebih tinggi? Atas ke bawah? Okay. Bawah. Kenapa? Okay, betul bawah betul. Tapi kenapa? Sebab depth lagi tinggi. Yes, sebab depth dia lagi tinggi. Okay, buoyant force nanti dulu. Buoyant force kalau kita nak cerita pasal kapal tu terapung, baru cerita buoyant force. Okay, buoyant force cerita lain. Ini kita cikgu tanya pressure. Pressure. Force is force, pressure is pressure. Okay, so kalau pressure, bawah lebih sebab lagi dalam. Okay, cuma dia suruh kira lah. Okay, dia suruh kira dekat sini. Dia tanya berapa depth submarine tu? Berapa depth submarine kalau total pressure is 2.06 times 10 to the power of 7 ni power 7 ni. Okay, berapa kedalaman? So soalan ni taklah susah. Tekanan cecair, formula pun memang bagi kedalaman, ketumpatan, gravity, nak cari kedalaman. So susun balik algebra, kedalaman, tekanan, bahagi, ketumpatan darab graviti. So tekanan diberi 2.06 darab 10 kuasa 7. Okay, bahagi dengan ketumpatan 1.03 10 kuasa 3 darab dengan graviti 10. Okay. Jadi bila kita bahagi 2.06 kali 10 kuasa 7 bahagi dengan 1.03 kali 10 kuasa so jawapan dia adalah 2000 meter. Okay, 2000 meter bersamaan 2 kali 10 kuasa 3 meter. Right? So tu untuk pressure of liquid. Okay, pressure of liquid. Okay, sampai pressure of liquid ada sebarang soalan? Ada. Tak ada. Okay. So kita nak pergi pressure of atmospheric and pressure of gas. Okay, pressure of atmospheric and pressure of gas. So pressure gas. Soalan 2000. Okay. Soalan 2012. Okay, 2012 nombor 18. Okay, so sama macam cikgu kat D, formula dia korang tak perlu hafal. Okay, korang tak perlu hafal. And atmospheric pressure dia bagi. Dekat sini, kat soalan ni dia tak pakai 75. Tadi soalan 75. Soalan kat sini dia kata atmospheric pressure is 76 centimeter mercury. Okay. So, tip dia, atmospheric pressure kat mana? Atmospheric pressure mesti dekat kawasan yang terbuka. Okay, atmospheric pressure dekat kawasan yang terbuka. So, ni ada atmospheric pressure. So, dari sini ada gas pressure. Okay. So, tip dia korang tengok dulu. Siapa yang tolak liquid tu ke bawah? Gas ke atmospheric? Okay. Yang tolak dia ke bawah? Gas. Okay, gas X yang tolak. So, bila gas X yang tolak, maksudnya formula dia adalah tekanan gas yang tolak liquid. Okay, tolak liquid sama dengan atmospheric. So, kita nak cari gas. Dia akan jadi atmospheric yang tambah dengan liquid. So, atmospheric dia bagi
76 cm mercury. So untuk P liquid tu kita ukur berapa tinggi liquid. Berapa tinggi ni, beza ketinggian ni. Okay. So dari situ kita nampak gambar ni 4 sehingga 12. 4 sehingga 12. So 12 tolak 4 korang akan dapat 8. So campur 8 cm mercury. Sebab dalam ni pun mercury. Okay, dalam tu pun mercury. So kita akan dapat 76 campur 8, 84. Okay. So sekali lagi kalau kertas 2, dia akan tambah. Macam mana nak tukar di dalam Pascal? So kita guna formula liquid H rho G. Kita dapat ketinggian yang tadi adalah 84. So nak cari tekanan gas dalam Pascal, 84 tukar sentimeter jadi meter, 0.84 meter darab dengan ketumpatan mercury. Yang ni dia akan bagi 13,600, gravity 10. So kita akan dapat pressure gas tu dalam unit Pascal. So 0.84 kali 13,600 darab 10. So 114,240 Pascal. Itu kalau dia minta Pascal. Okay, itu kalau dia minta Pascal. Alright. Tekanan atmosfera dia ada beberapa unit lah. Popular dia pakai centimeter mercury. Kalau dia nak pakai Pascal, untuk tekanan atmosfera dia akan jadi 1 kali 10 kuasa 5 Pascal. Okay, itu tekanan atmosfera dalam Pascal. Dalam Pascal. Satu lagi kalau dia gantikan mercury dengan air, tekanan atmosfera bila dia ukur dia akan dapat 10 meter air. H2O. 10 meter air. Kalau dia ganti dalam tube tu dia pakai air, air akan naik terlampau tinggi. So air akan naik sampai 10 meter. Kalau pakai mercury dia naik baru 76 cm. 76 cm tu kalau korang ada pembaris, 76 tu macam lebih kurang 4 pembaris lah. 4 pembaris. 4 pembaris pun tinggi tau. Bayangkan 10 meter. 10 meter tu macam 2 tingkat, 3 tingkat bangunan. So sangat tinggi. So takkan kita nak ada tube yang 10 meter. Sebab tu cecair yang kita guna dalam manometer kita akan ambil yang higher density. Okay, higher density. Supaya ketinggian dia tu tak naik terlampau tinggi. Ketinggian dia tak naik terlampau tinggi. Okay, tu untuk ni lah. Okay. Soalan ni nampak mudah, tapi ada juga yang tersalah. Which instrument to measure atmospheric pressure? Dekat nota cikgu dah terangkan, dah jelaskan. Atmospheric nama dia barometer. Okay, barometer. Kalau manometer baru gas. Okay. So baru kita nak masuk mana lagi? Right. So baru kita masuk ni lah principle. Okay, kalau kertas 2 sekejap lagi kita pergi masuk kertas 2 sikit untuk atmospheric. Okay. So banyak atmospheric ada lah tapi tak banyak sangat. Okay, contoh. Okay, ini contoh atmospheric. 2000 tak keluar pula. Okay, sekejap 2012 nombor 9. Okay, so dia ada pada ketinggian berbeza. Okay, yang pertama korang kena ingat tekanan atmosfera sea level. Okay, sea level. Kalau tekanan atmosfera dia ada 3 unit. 76 cm mercury. Kalau pakai air, 10 meter air.
Kalau and then kalau kita tukar ke dalam unit Pascal, dia akan jadi 1 kali 10 kuasa 5 Pascal. Ini semua at sea level. Sea level. Kalau kita pergi tempat yang tinggi, okey, kalau kita pergi tempat yang tinggi kadang-kadang dia pakai perkataan ni, altitude. Right, dia pakai perkataan altitude. Altitude pula. Dude pun boleh. Altitude. Okey, lagi tinggi altitude, tekanan atmosfera berkurang. Maksudnya, kalau dekat bawah 76, dia pergi dekat P ni, dia pergi kat Q, Q ni mungkin jadi 73 cm mercury je, gitu. Okey, dia akan jadi berkurang. Lagi tinggi, lagi rendah. Okey. So, dia letak kat sini. Bila dia dekat P, P lagi bawah, mercury ni lagi tinggi. Dia pergi dekat Q, Q kawasan lagi atas. So, dia punya bacaan tu lagi rendah. Okay, because of different height. Okay, different height. So, ni soalan SPM nombor 9. So, dia tanya apa maksud density. Okay, ketumpatan, apa maksud ketumpatan. Density is mass of object over its volume ataupun ratio of mass and volume of object. Okay, bahasa Melayu dia nisbah antara jisim dan isi padu. Okay, tu maksudlah. And then ni nombor 9. So nombor 9 dia suruh buat comparison lah. Comparison pertama, altitude, ketinggian. Comparison kedua, ketumpatan udara of surrounding air. Density of surrounding air. And then height of mercury. Okay, so altitude, Q. Ini bahagian nombor 9 kan. Nombor 9 ni AC ni. Q is higher than P. Cikgu. Hello? Dengar tak? Dengar tak? Okay. So, kalau pergi kawasan yang atas, masalah dia macam ni tau. Gas tak banyak kat atas. Sebab gas yang berat dia duduk bawah. Yang ringan je naik atas. So, gas yang ringan ni tak banyak. Jadi, bila kita pergi naik atas, lagi atas, kita ada semakin sikit gas. So, kita ada density yang lebih rendah. Okay, density yang lebih rendah dekat atas. So, density of surrounding air, density Q lower than P. Sebab P dekat bawah. Okay, lepas tu height of mercury column. Height of mercury column. Height of mercury column. Ketinggian turus tu dekat P higher than Q. Okay, P higher than Q. So, itu dia punya perbandingan lah. Ketinggian turus mercury P lebih tinggi dari Q. Okay, so hubungan altitude, ketinggian, dengan density, ketumpatan,
So bahasa mudahnya altitude, cikgu buat ringkas altitude bertambah, density berkurang, lower density. Okay, atmospheric pressure pun sama, bila altitude bertambah, atmospheric pressure berkurang. Okay, berkurang juga. Okay. So tu untuk atmospheric lah, atmospheric pressure. And gas yang cikgu cerita barometer tadi. Okay. So kalau sampai sekarang maknanya dah habis 3 subtopik. Okay, ada sebarang soalan nak tanya sebelum cikgu teruskan? Formula dia kalau korang perasan banyak pakai yang mula-mula PF over A, lepas tu H rho G untuk liquid. Bila pakai barometer pun H rho G, pakai manometer pun H rho G. So maknanya sampai sekarang 3 subtopik, formula yang ada baru 2. Okay, formula yang ada baru 2 sahaja formula. Okay, 2 sahaja formula. Okay. Okay. So next kita ulang kaji pula Pascal. Okay. Okay. So Pascal yang pertama dia macam ni tau. Kalau dalam fizik, benda yang nama dia principle, semua ada syarat. Okay, semua ada syarat. Contohnya, korang belajar bab 2, principle conservation of momentum. Prinsip keabadian momentum. Ada syarat. Syarat dia no external force. Tak ada daya luar bertindak waktu pelanggaran tu berlaku. Okay. Nombor 2, korang belajar dalam bab 2, principle conservation of energy. Prinsip keabadian tenaga. Pun ada syarat. Syarat dia kita anggap tak ada tenaga yang terkeluar. So tenaga tu hanya ada di dalam sistem tersebut. Okay. So bila kat sini Pascal principle, prinsip juga. So Pascal principle ada syarat. Syarat dia mesti enclosed system. Sistem tu kena tutup. Kalau contohnya cikgu buka piston ni, salah satu piston ni cikgu cabut, tak boleh apply Pascal. Okay, tak boleh apply Pascal sebab base dia, konsep dia, it must be in closed system. Sistem tertutup. Sistem tertutup. So kalau sistem tu tertutup, Pascal kata pressure equally distributed. Tekanan pada bendalih, bahasa Melayunya dipanggil bendalih. Bukan cecair tau, bendalih. Bendalih ni mewakili cecair atau gas. Sebab tu term dia bendalih. Bahasa Inggeris dia korang pakai term fluid, bukan liquid. Fluid. Fluid. Okay, pressure of fluid is equally distributed. Disebarkan sama. Right. So pressure dia, bila dia kata pressure disebarkan sama, maksudnya berapa pressure dia bagi dekat A1, berapa tekanan yang dia bagi dekat piston A1, itulah tekanan yang pindah dekat liquid kat dalam ni. Same pressure. So same pressure pindah dekat A2. Okay. Syarat dia mesti tutup. Kalau tutup, yes, dia equally distributed. Sepanjang sistem tu dia pindah sama je. Kalau tertutup. Okay. So bila formula kat sini, okay, formula kat sini adalah piston tu solid. So bila piston adalah solid, pressure dekat piston 1 sama dengan pressure liquid dan sama dengan pressure piston 2. So piston adalah solid, tu yang korang ada formula F1 A1, F2 A2. Alright, syarat dia. So apa yang kita kena ingat dekat sini adalah kalau kita ada smaller piston, piston tu size dia kecil, kita perlukan force yang kecil. Smaller area, smaller force. Tapi kalau kita ada larger piston, area yang lagi besar, bigger area, kita produce bigger force. Yang kita nak bigger force.
Okay, dengar term dia betul-betul. Sebab kadang-kadang korang guna term yang salah. Benda yang sama dalam sistem ni is pressure, tekanan. In closed system, pressure. Yang tak sama dia force. Okay, yang tak sama dia force. Kita nak angkat sesuatu objek, kita nak bagi force. Okay, bila kita bagi bigger force, barulah terangkat. So term dia bigger force. Okay, yang sama distributed tu pressure. Okay. So yang dekat sini formula ni, so formula ni kalau trial SBP, tak silap cikgu dulu pernah keluar. Formula ni ada dalam buku teks tapi tak pernah keluar SPM. Okay, formula tu tak pernah keluar SPM. So formula dia apa? Formula dia adalah bila kita tolak piston satu ni, okay, tolak piston satu, so piston satu tu turun ke bawah. So turun ke bawah tu berapa distance dia turun ke bawah? Okay, kita darab F1 darab distance dia turun ke bawah mesti sama dengan F2 darab distance dia naik. So yang di 2 ni naik sikit je lah. Di 1 ni turun banyak. Macam tu. Okay, tapi tak pernah keluar SPM lah. Keluar percubaan. Okay, so application dia adalah hidrolik. Hidrolik semua pakai ni. So kalau kertas 2 dia tanya macam mana nak angkat benda lagi berat. Ada 2 cara. Satu korang boleh tulis ni. Piston A1 yang kecil tadi, kecilkan lagi. Okay. A1 dah kecilkan lagi. Bila kita kecilkan lagi, kita dapat bigger pressure. Okay, atau nak angkat benda berat, kita tambahkan A2. A2 tu dah besar, besarkan lagi. Lagi besar, lagi bigger force. Itu dia punya konsep. Right? So tu yang kena faham term dia dulu. Okay. So next, kita akan pergi ke contoh soalan. So contoh soalan untuk Pascal. Kita tengok paper 1, paper 2. Paper 1, paper 2. Okay, yang cikgu selalu takut adalah Archimedes. Okay, so yang cikgu selalu takut adalah Archimedes. Archimedes yang korang kena careful sikit. Okay, Pascal for me is quite okay. Okay, Pascal agak okay. Okay, contohlah. Ni 2018. Soalan Pascal. Okay. So Raja menunjukkan dua syringe, dua picagari berlainan saiz untuk mengkaji prinsip Pascal. Daya yang dikenakan pada picagari kecil, piston yang kecil is 5 Newton. And then area dia is this. Okay, daya yang terhasil pada picagari besar adalah 20 Newton. So dekat sini hasilnya nanti 20 Newton. Dekat sini dia tekan ke bawah hanya 5 Newton. Okay, luas ni adalah 5 kali 10 negatif 4. So soalan dia adalah berapakah luas area yang besar ni berapa? Okay, so benda ni sebenarnya nisbah. So force piston kecil, luas piston kecil sama dengan force pada piston yang besar. Okay, luas piston besar. So kita pun masuklah nilai 5 bahagi 5 kali 10 negatif 4 sama dengan 20 bahagi area. Okay, matematiknya darat silang, matematik darat silang. So luas 20 darab 5 kali 10 negatif 4 bahagi 5. Okay, so kita akan dapat 20 darab 5, 2 kan. Darab 2. Okay. Right. So jawapannya bola. Okay, so kalau kita nak angkat benda lagi besar, okay,
Kita nak benda lagi besar, kita besarkan luas. Besarkan luas. Contoh cikgu kekalkan piston satu tu 5 Newton kita bagi. Luas dia cikgu kekalkan 5 kali 10 negatif 4. Kekalkan. Tapi kita besarkan piston 2 tu, besarkan lagi. Instead of 2 kali 10 negatif 3, instead of jawapan dia ni, kita besarkan lagi. Kita besarkan 2 kali ganda, 4 kali 10 negatif 3. Okay. So kita akan dapat apa? Berapa force dia? Korang kira, korang akan dapat nilai dia lagi besar. So force dia adalah 5 darab ni, korang akan dapat 40. 5 darab 4 kali 10 negatif 3 bahagi 5 kali 10 negatif 4, korang akan dapat 40. So itulah maksud cikgu. Okay, itulah maksud cikgu. Kalau nak angkat benda lagi berat, besarkan piston yang besar ni, besarkan. So dia akan hasilkan bigger force. Atau piston yang kecil ni pilih untuk kecilkan. Dia dah kecil, kecilkan lagi. So kita akan dapat bigger pressure. So yang sini kita akan dapat bigger force. Okay, yang piston yang besar ni besarkan lagi, kita akan dapat bigger force. Tu untuk paper tu lah. Okay, and syarat dia sistem tu kena tertutup. Okay, sistem tu kena tertutup. Alright. So setakat ni ada sebarang soalan untuk Pascal? Okay, kita tengok lagi soalan lama sikit Pascal. Okay, rasanya sama je at the end. Ni contoh Pascal. Ni soalan konsep lah. Ni Pascal juga, 2013. So, sistem tertutup, small piston, large piston. Macam cikgu terangkan sebelum ni, smaller piston, smaller area, require smaller force. Bigger area, bigger force. Yang kekal sama, pressure. Okay, yang kekal sama adalah pressure. Itu untuk Pascal lah. Okay, itu untuk Pascal. Itu perkara yang korang kena ingat untuk Pascal. Okay, so sama je, yang ni pun sama. Ni tekan brake, ini brake pad. So sistem brake adalah prinsip Pascal. So mana yang betul? Bila Pascal, pressure is the same. Okay, pressure is the same. So kalau Pascal ni cari pressure is the same, pressure is the same, pressure is the same. Smaller area, smaller force, smaller area, smaller force. Omboh kecil, daya kecil. Omboh besar, daya besar. Bigger area, bigger force. Okay. Archimedes cikgu tinggalkan last. Kita pergi topik yang mudah sikit. Mudah sikit adalah Bernoulli. Sebab tak ada formula. Okay, tak ada formula. Bernoulli kat sini. Bernoulli ada formula. SPM yang tak ada formula. Okay. So SPM yang tak ada formula. So untuk Bernoulli, okay, untuk Bernoulli ada syarat tak? Sebab dia principle. So dia ada syarat. Syarat dia, pertama, bendalih ataupun cecair, fluid tadi. Fluid tadi bendalih. Okay, bendalih tu maksudnya liquid ataupun gas. Liquid or gas tadi syarat dia, dia mesti gerak. Kena gerak. Kalau tak gerak, contohnya air bertakung. Air bertakung tak boleh apply Bernoulli. Air bergerak baru boleh apply Bernoulli. Syarat dia mesti gerak, moving. Okay, moving, gerak dulu. So bila dah gerak, Bernoulli kata, oh bila benda gerak, laju bertambah, tekanan berkurang. Laju dia bertambah, tekanan dia berkurang. Pressure of a moving fluid decrease, kalau tekanan dia berkurang, laju dia bertambah. Ataupun laju bertambah, tekanan berkurang. Okay. So kita ambil yang ni dulu. Ini kalau dalam eksperimen dipanggil Venturi tube, tube Venturi. So dalam tube Venturi, kita kena tengok siapa bergerak.
Yang gambar ni water moving, air gerak. Okay. So kita tengok bahagian tengah ni, dia masuk kat bahagian tengah ni, apa jadi kepada air? Air bergerak laju, higher speed. Ayat nombor 2, based on Bernoulli principle. Berdasarkan prinsip Bernoulli, pressure dekat tengah ni lower. Lower compared to dekat bahagian atas ni ada atmospheric pressure. So atmospheric pressure lagi tinggi. So dia tolak air tu, air tak boleh naik atas. Okay, air tak boleh naik atas. Bahagian yang mula-mula, air baru lalu, so air bergerak lebih perlahan. Based on Bernoulli principle, berdasarkan prinsip Bernoulli, kalau dia gerak perlahan, tekanan air tu tinggi. Bila tinggi, air boleh naik atas. Begitu. Okay, so dia punya level macam tu. So kalau kata dalam exam, level dia mesti macam ni. Yang mula-mula mesti paling tinggi. Okay, mula-mula paling tinggi. Yang ni paling bawah. Yang ni tengah-tengah. Okay, tu untuk air bergerak. Air bergerak. Kalau udara bergerak, ruang yang besar ni, udara bergerak perlahan. Okay, air move with slower speed. Based on Bernoulli principle, air have higher pressure. So bila dia ada higher pressure, dia prevent air tu dari naik atas. Air tak boleh naik atas. Sebab dia ada pressure yang tinggi, dia tak boleh bagi naik air naik. Masuk tengah, kawasan sempit. Air move with higher speed. So based on Bernoulli principle, air will have lower pressure. So water will have higher pressure. So bila water ada higher pressure, water goes up. Okay, sama jugalah hujung. Right. So kalau dia punya aplikasi, apa-apa aplikasi, cerita dia mesti bermula dengan speed, nombor 1. Ayat nombor 2 dia mesti Bernoulli principle. Ayat nombor 3 dia adalah pressure. Ayat keempat dia pressure different. Ayat kelima dia apa berlaku. Okay, cikgu ulang balik. Kalau Bernoulli, ayat dia mesti mula dengan speed. Nombor 2 korang cerita based on Bernoulli. Nombor 3 korang cerita apa jadi kepada pressure. Nombor 4 korang cerita pressure different. Nombor 5 korang cerita apa berlaku. Okay, cikgu tunjuk contoh. Soalan tadi. Okay, yang punya force nanti dulu. Wind force dari apungan nanti dulu. Okay, so kita pergi dekat Bernoulli. Okay. Contoh, kita guna ayat tadi. Okay, start dengan speed. So air flow with higher speed on top of paper. Ayat nombor 1. Aliran udara bergerak laju di atas kertas. Okay, ayat nombor 2. Based on Bernoulli principle. Berdasarkan prinsip Bernoulli, ayat nombor 3. Pressure of air on top of paper is lower. Ayat nombor 3 pressure. Tekanan dia rendah sebab dia gerak laju. Ayat nombor 4 pressure different. Perbezaan tekanan on top and bottom of paper. Okay, perbezaan tekanan di atas dan di bawah kertas. Nombor 5 produce lifting force. Menghasilkan daya angkat. So kertas tu terangkat. Alright. So 4 ayat nak tulis untuk Bernoulli ni, make sure korang salin. Make sure korang tahu ayat dia. 4 ayat ni memang boleh apply dekat semua prinsip Bernoulli.
punya soalan. Okay, 4 ayat. Okay, kita tunjuk contoh lain. Sekejap lagi. Salin kejap yang tu. Lepas ni boleh masuk Archimedes. Dapat tak? Okay, ada soalan tak? Ada. Okay, apa dia? Ada? Okay, apa dia? Apa soalan? Tak ada cikgu. Oh, tak ada. Okay. Okay, cikgu tunjuk satu lagi. Apply dia punya application ni kalau nak pakai kat mana. Okay, contoh lah. Okay, sama juga. Okay. So, yang ni dia tiup di antara lilin. Okay, cerita dia sama juga. The student blow strongly between the two candle. Okay, maksudnya apa? Start dia. The air move faster between the candle. Okay, udara bergerak laju di antara dua lilin. Nombor 1. Ayat nombor 2 dia apa? Berdasarkan prinsip Bernoulli. Based on Bernoulli principle, pressure of air between the flame candle is low. Okay, between the two candle flame is low. Tekanan di antara dua nyalaan lilin rendah. So, bila dia rendah, apa jadi kepada nyalaan lilin? Nyalaan lilin bergerak mendekati satu sama lain. Okay, why the candle flame approach each other? Because the pressure between the candle flame is low. Cerita dia macam itulah. 4 ayat tadi. Okay. Alright. Okay, kalau kereta Formula 1, okay, kereta Formula 1 macam ni. Bentuk aerofoil, bahagian bawah ni akan buatkan udara bergerak laju kat bawah. Okay, higher speed. Kat belah bawah akan ada higher speed. Okay, belah bawah tau. Belah bawah higher speed. So, bila bawah higher speed, Bernoulli kata apa? Pressure kat bawah low. Okay, pressure kat bawah low. Banding dengan atas, atas dengan bawah, atas compare dengan speed kat bawah, atas lower speed. Okay, atas ada lower speed. Okay, so bila atas ada lower speed, atas ada high pressure. So, pressure tu, pressure different membuatkan kereta F1 ni boleh kekal di atas jalan raya. Okay, pressure different. So, mana statement yang betul? Pressure dekat atas, dekat X lagi besar daripada Y. Okay, pressure dekat X lagi besar daripada Y. Okay, tu yang kita kena ingat. 4 ayat ingat 4 ayat. Okay, and soalan last je sebelum kita pergi Archimedes pun sama. Okay, ni Bernoulli 2018. Okay, ni sama jugalah. Tiup antara dua tin. Okay, tiup antara dua tin. So, kalau dia tiup betul-betul laju, okay, betul-betul laju, sampailah dekat tengah ni, laju dia betul-betul laju, tekanan kat tengah-tengah tu betul-betul perlahan, betul-betul rendah. So, tin ni akan bergerak mendekati satu sama lain. So, ini berdasarkan prinsip Bernoulli. Okay, tu Bernoulli. So sampai sekarang tak adalah banyak formula, sikit je formula. Okay, kalau kita tengok pun berapa formula baru ada? Baru 3. Okay, sampai Bernoulli ni pun baru 3. Alright. Ada sebarang soalan tambahan nak tanya? Untuk Bernoulli? Syakira, no. Husna, B. Husna, B. Oh, ni jawapan tadi kot. Okay. Alright. So, Archimedes. Okay, baru kita pergi Archimedes lah. Okay, so Archimedes.
Benda pertama berkaitan dengan Archimedes yang korang kena tahu adalah Archimedes ada syarat juga. Archimedes syarat dia apa? Syarat dia terapung. Okay, Archimedes syarat dia terapung. Floating. So bila cerita floating sama juga. Ada float dalam air, ada float dekat udara. Ada floating dalam air, ada floating dekat udara. Okay, ada yang terapung kat udara, ada terapung dalam air. Okay. Cuma bila kita cerita Archimedes, formula tak bagi. So tengok betul-betul formula tak bagi. Cikgu sorry boleh tak cikgu explain balik aerofoil? Aerofoil. Okay boleh? Aerofoil aerofoil. Yang ni. Okay ni aerofoil F1. Aerofoil F1 dia terbalik dengan aerofoil kapal terbang. Okay, aerofoil F1 dia terbalik dengan aerofoil kapal terbang. Okay, kita cerita aerofoil kapal terbang. Pertama, kapal terbang Bernoulli apply bila? Ingat Bernoulli apply bila bergerak. Kapal terbang tak gerak tak ada Bernoulli. Kapal terbang tak gerak tak ada Bernoulli. So bila kapal terbang bergerak, start bergerak. Contoh cikgu buat anak panah, dia gerak. So udara yang bergerak ke belakang macam tu. Okay, cikgu buat warna merah ni udara gerak. Okay, udara gerak. Oops, tak cantik pula. Okay, udara gerak. Macam tu. Okay, so bila kapal terbang dia start laju, bila laju sampai satu tahap yang udara ke belakang ni sangat laju, bahagian atas banding bahagian bawah lebih perlahan. So Bernoulli kata kalau bergerak laju, pressure of air, tekanan udara rendah. Kalau bahagian bawah tu perlahan, tekanan udara bahagian bawah tinggi, higher pressure. So kita akan ada different pressure. Okay, kita akan ada different pressure. Contoh cikgu buat contoh. Katalah dekat bawah ni pressure dia tinggi, cikgu bubuh nilai 5,000 Pascal. Okay, pressure dekat atas ni sangat laju sampai pressure dia rendah sampai contohnya 1,000 Pascal. Okay, soalan cikgu, berapa pressure different? Berapa pressure different? Berapa perbezaan tekanan? Okay, cuba korang beritahu berapa perbezaan tekanan? Okay. Berapa beza tekanan? 4,000. Good, thank you. 4,000 Pascal. Okay. Kapal terbang pepejal ke cecair? Kapal terbang pepejal. Jadi solid. Katalah luas bahagian bawah sayap ni, contoh dia, luas bahagian bawah sayap ni sebagai contoh, luas dia adalah 2 meter square. Okay. Kita boleh cari yang dipanggil sebagai lifting force, daya. Okay, macam nak cari daya? Ingat kapal terbang pepejal. Formula pepejal, pressure PF over A. So kalau cikgu nak cari dia punya force, daya angkat, bahasa Melayunya daya angkat, cikgu boleh guna F P darab A. So 4,000 beza dia tadi, darab dengan luas. So korang dapat 8,000 Newton. Gitu. Right. So kalau ada pengiraan Bernoulli, korang guna formula pepejal. Okay. So kalau cerita yang ni tadi, F1 dia terbalik. Sebab F1, udara akan bergerak laju bahagian bawah. Okay, udara akan bergerak laju bahagian bawah. Sebab bawah ni bentuk aerofoil. Bila bahagian bawah udara gerak laju, tekanan dia rendah. Okay, tekanan dia rendah. Bahagian atas berbanding dengan bawah lebih perlahan. So tekanan bahagian atas tinggi. So perbezaan tekanan tu menyebabkan daya force daya dikenakan mengekalkan kereta F1 tadi ke bawah. So tak adalah kereta F1 tu terbang. Tu contoh dia. Boleh ajar? Dapat tak? Okey, cerita dia ingat balik empat cerita. Pertama cerita laju,
Kedua, cerita Bernoulli. Tulis dulu Bernoulli, berdasarkan prinsip Bernoulli. Based on Bernoulli principle. Tulis tu dulu. Nombor 3 baru cerita laju. Nombor 3 baru cerita tekanan, pressure. Nombor 4 baru cerita apa jadi. Alright. Kalau ada formula, maknanya korang kena pakai formula pepejal. Tak payah fikir, cikgu apa formula dia? Tak belajar apa-apa formula dia. Memanglah tak belajar. Kita belajar yang solid. Pakai yang ni. Okay, clear Clear, kita pergi Archimedes. Right. So, syarat untuk Archimedes adalah terapung lah. Kalau macam 2011 ni senang je. Kapal terapung dekat laut, kapal terapung dekat sungai. Soalan dia hanyalah apakah prinsipnya? Terapung Archimedes. Benda bergerak, tiup ke, air mengalir laju ke, udara bergerak laju ke, baru Bernoulli. Kalau ada hidrolik sistem tertutup, baru Pascal. So terapung je adalah Archimedes. Okay. Cuma Archimedes, dia ada formula. Formula tak bagi. Dia ada formula tak bagi. So untuk objek, untuk objek, Archimedes dia tak cakap pasal pressure. Archimedes dia cakap pasal force. Buoyant force, daya apungan. Daya apungan, buoyant force. So dia cerita pasal force. Dia tak cerita pasal pressure. So Archimedes kata buoyant force equal to weight displaced. Buoyant force equal to weight displaced. Sama dengan berat. So untuk objek, buoyant force equals to weight. And weight kita tahu formula dia mg. Apa maksud cikgu? Ni korang nak tengok betul-betul . Contoh kat sini ada kapal. Kapal ni kapal yang sama. Dia pergi laut ke, dia pergi sungai ke, kapal yang sama. So contoh cikgu bagi tahu berat dia. Berat dia sebagai contoh 100,000 Newton. Dia pergi sungai, tak ada pula berat dia berubah. Berat dia masih lagi 10,000 Newton. So untuk support dia boleh terapung, air laut terpaksa support daya force ke atas sebanyak 10,000 juga. 100,000. Kena bagi 100,000 Newton juga. 100,000 Newton juga. Alright. So dekat sungai pun tak ada beza. Dekat sungai pun untuk bagi dia terapung, dia kena support 100,000 Newton juga. Dia kena support nilai yang sama. Kena support nilai yang sama. 100,000 Newton. Faham tak? Maknanya dia punya buoyant force, daya apungan yang warna purple tu sama je. Air laut ke, air sungai ke, sama je force dia. Yang membezakan dia apa? Membezakan dia adalah untuk liquid. Untuk liquid, buoyant force tu, daya yang diberi tu bergantung kepada berapa liquid tu punya density, ketumpatan, berapa volume liquid yang tersesar. Isi padu cecair tersesar. Berapa isi padu cecair? V, volume. And gravity. So dekat sini, perbezaan dia, dekat sini perbezaan dia, kalau kita ambil air laut ni, buoyant force, density, volume, gravity. Cuba ambil macam tu, buoyant force, density, volume, gravity. Force dia sama. Gravity pun sama.
Beza dia adalah air laut ada density yang tinggi. So bila air laut ada density yang tinggi, volume air yang naik, yang korang nampak macam tak berapa nak tenggelam ni, volume air yang naik sikit. Okay, tapi air sungai, density air sungai rendah. So kita nampak volume air yang naik sampai tutup kapal ni, volume air yang naik tinggi. Okay. So kesalahan lazim ataupun kesalahan pemahaman yang selalu korang buat adalah korang tengok dulu, korang kata oh kapal tu nampak terapung, kapal dekat laut banyak buoyant force. Salah. Okay, itu kesalahan dia. Okay, dekat sini itulah kesalahan dia. Dia dekat laut ke, dia dekat sungai ke, kalau berat dia sama, say require same force. Dia perlu daya sama untuk bagi dia terapung. So cikgu buat dalam bentuk nombor kat sini. So kalau dia dekat sungai pun 100,000, dekat laut pun 100,000. So air kena support sama. Cuma sebabkan air laut density dia tinggi, air yang naik, volume air yang naik, yang korang nampak tu volume air yang naik. Volume air yang naik sikit. Tapi bila pergi air sungai, volume air yang naik lagi banyak. Okay, clear tak? Okay. So, clear tak untuk yang Archimedes ni? Okay. Anyone yang rasa tak clear, tak faham apa yang cikgu cuba terangkan ni? Ada tak? Siapa-siapa soalan? Aman? Okay, Aman okay. Okay, yang lain? Okay. So, kalau benda yang terapung, benda terapung, korang kena ingat benda terapung, berat dia dan buoyant force dia, daya apungan dia sama. Okay, berat dia dan buoyant force dia sama. Okay. So, kita cuba tengok soalan lain. Macam ni tak ada apa. Cari yang ni sikit. So dekat kapal, ni aplikasi lah. Dekat kapal, macam mana dia nak tahu dia dah sampai laut mana dan sebagainya, dia ada plimsoll line. Okay, plimsoll line. So kalau contohnya, ni kapal yang bawah ni apa? Reflection je kapal punya bentuk. Okay. Yang plimsoll line ni. Okay, line ni. So dia jangan sampai air tu naik lebih daripada TF. Okay, kalau air tu naik sampai TF ni kira dah okey lah, selamat lagi, kapal ni selamat. TF tu mewakili tropical water. Bahasa mudahnya air yang ketumpatan paling rendah lah. Kalau atas ni bahasa mudahnya, atas ni air tu ketumpatan rendah. Sebab tu volume dia naik sampai dah TF. Okay. Tapi kalau air turun sampai W je, so maksudnya kapal tu nampak macam timbul. Itu sebab W ni, dekat kawasan W ni, ketumpatan air dia tinggi. So line tu adalah untuk safety kepada kapal. Supaya dia tahu berapa, dekat mana dia berada, supaya dia tak tenggelam lah bahasa mudahnya. Supaya dia tak tenggelam. Okay, supaya dia tak tenggelam. So dia boleh tengok level air tu dekat mana. Because different laut, ada different density. So dia tak nak lah kapal tu tenggelam. Okay, based on that line, plimsoll line. So plimsoll line is marked based on Archimedes principle. Alright, Archimedes principle. Prinsip Archimedes. Okay. Bernoulli. Kita tengok sikit. Archimedes paper 2 sikit je. Okay. Okay. Ni contohlah soalan-soalan yang ada. So ni dia kata ada kayu balak terapung dekat sungai. Maksudnya kalau contohlah balak ni berat dia sebagai contoh 10,000 Newton, air nak tak nak kena support 10,000 Newton.
Okay, namakan one force buoyant force. Daya apungan. Okay. Beri sebab kenapa kayu balak itu terapung. Terapung disebabkan daya apungan sama dengan berat tersesat. Okay, sebab apa terapung? Sebab buoyant force equal to weight displaced. Itu dia punya reason lah. Sebab sama boleh terapung. Okay, so mass of the log is 1200, density 1000. Hitungkan isi padu, volume. Ni korang boleh pakai formula density mass over volume, volume mass over density. So 1200 kilogram bahagi dengan 1000 kilogram meter cube. So kilogram potong, korang akan dapat 1, 2, 3, 4. So 1.2 meter cube. Itu isi padu. Okay, yang ni tak payah pakai formula yang cikgu bagi tadi lah. Okay, formula yang cikgu bagi tadi, soalan percubaan selalu pakai. Okay, so kat sini, what happened to the volume of water displaced when the log float in the sea water? Okay, macam cikgu cakap tadi, kalau air laut density dia lagi tinggi, volume displaced dia lagi rendah. So what happened to the volume of water displaced dalam sea water? Apa jadi kepada berat air tersesar, isi padu air tersesar akan jadi lebih rendah. Okay, jadi lebih rendah. Dalam air laut, dia punya ketumpatan tinggi, isi padu tersesar lebih kecil. Okay. Itulah sedikit tentang bab ni. Okay, ada soalan tak yang nak tanya? Okay, Husna, soalan? Oh, dah keluar dah. Ramai dah keluar. Tinggal 20 orang. Okay. Okay, Amal? Tak ada. Okay, kita apa lagi? Apan, Ami, Adam, Amal, Amandia, Faris. Okay. Mana cikgu dapat row MV tadi? Oh, okay. Kalau formula yang ni, untuk C ni, ini formula ni ada dekat depan. Formula untuk ketumpatan. Jisim bahagi isi padu. Mass over volume. Yang tu dia bagi. Ada kat depan lah. Dalam senarai formula ada. Okay, so lagi soalan? Okay, cikgu. Apa lagi? Syakira, soalan? Kalau density tinggi, maksudnya air tersesar sikit ke cikgu? Betul. Ini yang korang kena ingat untuk Bernoulli untuk Archimedes. Untuk Archimedes. Kalau isi padu tinggi, volume yang tersesar sikit. Okay. Cikgu yang MV, ini ketumpatan, ini formula. Ini ada dekat depan dalam senarai formula. Ketumpatan adalah jisim objek bahagi isi padu. Okay, cikgu tunjuk sikit daripada mula. Asal dia tadi, cikgu beritahu daya apungan, buoyant force, is equal to weight. Okay, sama dengan berat tersesar. Berat, mass, korang belajar bab 2, mass darat gravity. Okay. And then, kalau kita tengok liquid ada ketumpatan. So, kalau cikgu susun mass, density, volume. Ini untuk liquid, untuk cecair. Ini untuk cecair. Cecair. So, cikgu masuk balik kat sini. So, formula daya apungan kalau cecair, density, volume, gravity. Okay, dapat tak? Alright. Okay, siapa nak? Tu ada kelas lain, alright. Cikgu stop share dulu.
Okey, itulah dia sesi kita hari ini. Right, so thank you semua yang ada sampai petang 19 orang instead. Tadi 22 betul kurang 19. Okey lah tu. Okay, so thank you korang. Cik tu ada yang ada kelas lain, no worries, cikgu okay je. So kita jumpa lagi next class. Esok kita ada bab 4, heat pula. Lepas tu light, light yang korang paling suka. Light, lepas tu wave sampailah habis form 5. So tujuan kita recap sikit-sikit apa yang korang kena ingat untuk setiap chapter. Okay, bye-bye korang. Siapa yang join malam ni ada light tapi refraction. Kalau nak join boleh join lah nanti. Okay. Cikgu nak tanya yang EMV tu dalam chapter mana? Dalam chapter 3 ni lah, ketumpatan, mass over volume. Okay, ketumpatan, mass over volume. Alright. So itu sahaja. Tak diri duit kau. Okay, bye-bye semua. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu kita kena tahu tak working principle of semua hydraulic system. Tak payah tahu semua, tapi kalau hydraulic system kena tahulah macam mana konsep hydraulic tu. Okay, tapi cerita dia kalau SPM korang just cerita konsep Pascal. Ketumpatan density. Okay, density mass over volume. Sorry Syakira, lupa pula. Density mass over volume. Okay, density mass over volume. Okay, so jumpa korang lagi. Lagi tak ada soalan? Lisa, tak ada. Thank you, welcome. Okay, jumpa lagi Syakira. Bye-bye.